Selamat sejahtera murid-murid. Jadi video ini kita buat untuk memberi informasi berkenaan dengan pembimbing rakan sebaya. Ianya merupakan salah satu video ceramah cikgu dan hari ini ianya khusus untuk pembimbing rakan sebaya. Apabila kita bercakap mengenai pembimbing rakan sebaya, mungkin ramai murid yang masih belum faham apakah itu pembimbing rakan sebaya. Kita ada rakan kita yang berkhidmat sebagai pembimbing rakan sebaya di sekolah ini. Jadi video ini cikgu harap boleh membantu menambahkan lagi kefahaman pembimbing rakan sebaya murid SK Membau Miri yang sedia ada dan juga sebagai satu informasi yang boleh membantu murid yang berminat nak menjadi pembimbing rakan sebaya. Jadi apakah itu pembimbing rakan sebaya? Definisinya ialah seorang kawan yang berkesan kepada rakan sebaya, rakan sama umur mereka, terutamanya kepada mereka yang memerlukan pertolongan. Okay, apakah pertolongan itu selalunya kita lihat pertolongan dari segi sokongan emosi lah. Kawan kita bersedih, kita berada di sana untuk membantu dia. Okay. Yang seterusnya, pembimbing rakan sebaya adalah seorang pendengar yang peka kepada perasaan orang lain, berminat dan mengambil berat serta rela memberi hikmat dalam sistem sekolah. Dan yang terakhir, seorang murid yang dilatih dalam bidang kemahiran asas komunikasi dan kaunseling. Jadi sebagai PAS ni, tujuan utama dia adalah untuk membantu rakan dari segi sokongan emosi, perasaan. Jadi kita akan cikgu akan mengajar sedikitlah kemahiran asas komunikasi dan kaunseling agar mereka dapat melakukan tugas mereka dengan berkesan. Macam kita ajar PAS ini bagaimana berkomunikasi dengan baik dengan kawan supaya mereka boleh membantu kawan lah. Okay. Jadi ini merupakan logo untuk PRS. Jadi murid-murid biasa nampaklah murid yang memakai vest warna ungu ni, purple, tali leher. Beginilah lebih kurang pakaian mereka. Ini merupakan vest dan tali leher. Itu sedikit mengenai uniform lah. Dan uniform ini mestilah dipakai setiap masa di sekolah untuk mempamerkan image yang baik lah, image yang positif terhadap murid lain. Okay, kerana sebagai PAS kita menjadi contoh kepada murid lain supaya secara tidak langsung kita mengajak mereka kepada kebaikan. Jadi moto ataupun cogan kata untuk PAS ialah mendengar, memahami dan menolong setiap masa. Mendengar, memahami dan menolong itu merupakan cogan kata lah, cogan kata ataupun kata pegangan. Okay, untuk PAS. Jadi apakah prinsip pembimbing rakan sebaya? Bersedia dan rela membantu rakan yang memerlukan bantuan tanpa mengira agama, bangsa, jantina, kedudukan, perlakuan dan fizikal. Dan perkhidmatan PAS hendaklah dijalankan berdasarkan etika PAS. Jadi bila bermaksud perkhidmatan PAS, bukanlah bermaksud PAS ni ada bilik macam guru bimbingan dan kaunseling untuk buat sesi kaunseling, tidak. Jadi PAS ni mereka membantu secara tidak langsung, secara spontan. Mungkin di dalam kelas, mengambil kira mana-mana tempat sajalah di sekolah ataupun di tempat tinggal masing-masing dengan sedikit latihan kemahiran kaunseling yang cikgu akan ajarlah sedikit. Okay. Sebab tujuan PAS ni diadakan kerana untuk memudahkan murid membantu rakan sebaya mereka. Rakan sebaya. Kadang-kadang murid ni dia malu nak jumpa dengan guru. Jadi apabila ada PAS di kalangan rakan sebaya mereka, mereka boleh berbicara, berbual, berkomunikasi dalam satu suasana yang mereka selesa lah. Itu yang PAS boleh lakukan. Dan apabila menjadi PAS, memang kita akan pilih murid yang benar-benar boleh menjadi contoh agar dapat dipercayai oleh murid lain. Okay.
Jadi kenapa PRS ini ditubuhkan? Ini adalah bagi membantu jugalah pihak sekolah, terutamanya untuk guru bimbingan dan kaunseling lah. Guru bimbingan dan kaunseling GBNK belum mencukupi untuk menampung keperluan khidmat yang makin bertambah masalah salah laku di kalangan pelajar. PRS yang secara sistematik boleh membantu membimbing rakan-rakan ke arah perlakuan positif, menyediakan saluran untuk mencurah perasaan dan perkara lain yang tidak dapat dinyatakan kepada orang dewasa. Jadi PRS ini dia tidak mengambil alih tugas guru, tapi dia membantu dari sudut yang mana mereka boleh membantulah sebagai seorang sahabat yang dipercayai. Okey. Jadi guru kaunseling ataupun guru-guru lain, khususnya guru kaunseling lah, kami akan membuat perkhidmatan yang mana memang kita buat di dalam satu persekitaran ataupun bilik yang tertutup lah untuk membantu murid supaya dia boleh bercakap, berbual, menceritakan masalah dengan selesa. Okay? Tapi untuk PRS, mereka menggunakan mereka boleh melakukan ataupun membantu bila mana situasi itu sesuai lah. Mungkin yalah tadi seperti yang cikgu cakap tadi, mungkin di kawasan kantin sekolah, di pondok menunggu ataupun di kawasan perumahan mereka kalau mereka tinggal berdekatan. Tapi tujuan dia adalah untuk membantu murid ataupun rakan mereka yang memerlukan. Okay. Jadi falsafah PRS ialah sebelum kita membantu orang, nak jadi PRS ni, sebelum kita nak membantu orang, yang pertama sekali kita kena bantu adalah diri kita sendiri. Okay. Apa maksud bantu diri kita? Bermaksud kita perbaiki diri kita. Sebab semua manusia ni dia memang berpotensi untuk membuat kesalahan. Memang ada peluang. Memang ada kecenderungan untuk membuat salah. Tetapi kita belajar daripada kesilapan itu ataupun kita belajar untuk melarang diri kita daripada membuat benda yang salah. Jadi kita bantu diri kita, bina diri kita yang lebih baik, jadikan diri kita lebih baik, lebih positif, dan supaya kita boleh membantu orang lain. Kalau fikir logik pun betul lah. Kalau kita sendiri yang susah, macam mana kita nak membantu orang lain kan? Jadi yang pertama sekali kita bantu ialah bantu diri kita, dan kemudian kita akan membantu diri orang lain. Jadi murid-murid yang nak menjadi PRS ni, cikgu tidak meletakkan syarat yang berat. Maksudnya murid ini dia yang penting dia boleh menjadi contoh yang baik kepada murid lain, menunjukkan daya usaha untuk berubah ke arah yang lebih baik, menjaga prestasi pelajaran dia di sekolah, hubungan dia dengan kawan-kawan. Jadi pendek kata, pelajar yang mana mempunyai sahsiah ataupun kawalan diri, disiplin diri yang baiklah, maka individu ini, murid begini, kita sesuai untuk menjadi pemimpin ataupun menjadi PRS untuk membantu murid lain. Okey. Jadi apakah visi PRS? Pengurusan perkhidmatan PRS yang cemerlang dan berkualiti. Okey, di sekolah ini kita cuba nak melahirkan murid yang boleh menjadi PRS yang cemerlang dan berkualiti. Kerana selain daripada dapat membantu pihak sekolah, dapat membantu juga murid yang memerlukan, kawan-kawan kita ni, dan juga secara tidak langsung melatih kita untuk menjadi individu yang berfaedah, boleh memberikan sumbangan yang lebih kepada negara, yang mana secara tidak langsung akan membawa kebaikan kepada kita lah. Kita menjadi orang yang bertanggungjawab, boleh diharapkan, mempunyai daya kepimpinan, mudah membantu orang, yang mana ini akan secara tidak langsung membawa kebaikan kepada kita. Okay. Misi membentuk dan melahirkan insan yang seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani. Rohani ini keagamaan, intelek dan cemerlang berdasarkan etika. Etika ni maksudnya peraturan lah. Jadi kita akan dedahkan PRS ni dengan beberapa peraturan asas yang mesti diikut, seperti mana falsafah PRS tadi, iaitu bantu diri untuk bantu orang lain. Falsafah ni kita ikut kerana bila kita ikut secara tidak langsung, ianya akan menjaga peribadi kita. Bila peribadi kita terjaga,
kita akan memamerkan sikap ataupun personality yang positif. Secara tidak langsung, murid lain pun percaya kepada kita. Kerana kalau kita nak membantu orang, nak menasihati diri orang, maka kita perlulah menjadi orang yang boleh menjadi contoh. Barulah kita dapat menarik orang lain. Lebih berkesan untuk kita membantu orang lain, memberikan nasihat. Okay. Jadi matlamat pembimbing rakan sebaya, tujuan dia nombor 1, membina budaya kasih mesra dan saling membantu dalam kalangan murid. Membina murid yang yakin diri dan menghayati nilai-nilai murid berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Memupuk potensi bakat kepimpinan dan menjadi individu yang peka, bertimbang rasa, menolong dan berupaya hidup selesa dalam masyarakat majmuk. Melalui pengaruh positif dan persepaduan dalam aktiviti lain, PIS akan dapat memainkan peranan membantu mengurangkan masalah salah laku dalam kalangan pelajar. Jadi sebagai PIS, kita punya tugas ialah membantu murid. Kita bantu guru, kita bantu murid. Bila kita bantu murid, murid ini kita berjaya bantu, maka ini akan membantu menyumbang kepada terkawalnya ataupun persekitaran sekolah yang lebih selesa lah untuk kita belajar. Okay? Dan secara tidak langsung, kalau kita berupaya menjadi PIS yang baik, ya, ini akan mengasah bakat kepimpinan kita, memupuk potensi bakat kepimpinan kita dan menjadi individu yang lebih baik lah, lebih baik daripada sebelum ini. Okay. Jadi ada kebaikan lah kita bantu orang. Bila kita bantu orang, orang itu dalam keadaan baik dan kita sendiri pun akan dapat faedah dia. Okay. Jadi objektif pembinaan sebaya, membina pasukan PIS yang terlatih untuk membantu rakan dari segi akademik, perlakuan, emosi dan peribadi. Membina hikmat sokongan dalam perkhidmatan bimbingan dan kaunseling untuk mengisi pertambahan tuntutan dalam perkhidmatan PRS. Melatih pelajar dalam kemahiran asas yang membolehkan mereka berinteraksi secara berkesan dengan rakan dan individu lain. Menubuhkan kumpulan pelajar yang terlatih dan boleh menggerakkan program dan aktiviti perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Jadi ini nanti adalah peranan PRS. Okay. Dalam pada kita ada guru bimbingan dan kaunseling di sekolah, tapi cikgu juga memerlukan PIS untuk membantu cikgu mencapai, menjangkau kepada murid-murid lain. Macam PIS ni dia macam jangkauan cikgu lah. Macam cikgu tak dapat sampai kepada semua kelas. Susah mungkin nak sampai kepada semua murid-murid. Tapi dengan adanya PIS, kita boleh sama-sama bergerak, menjangkau kepada murid yang memerlukan, ataupun kita sama-sama mempromosikan nilai positif lah kepada semua murid-murid. Jadi macam PIS ni dia macam extension of cikgu lah. Cikgu punya wawasan ataupun objektif cikgu tadi sebagai guru kaunseling, kita sampaikan kepada PIS, PIS menyampaikan kepada murid-murid. Itu sebab pentingnya PIS ni. Kalau murid-murid mana-mana yang berminat lah nak jadi PIS, ataupun sekarang ni yang jadi PIS, pentingnya untuk kita sentiasa menunjukkan atau teladan yang positif lah, teladan yang baik, supaya murid yang melihat kita, yang kenal kepada kita, dia percaya kepada kita. Kalau kita ni jadi PIS tapi kita ada sikap yang negatif, maka ini akan menyukarkan kerja kita. Kerana kita nak membantu orang, tapi bila kita nak bantu orang, orang tak percaya kepada kita, jadi susah. Okay? Jadi dalam PIS, cikgu akan berilah kemahiran sedikit, ajar sedikit kemahiran asas yang membolehkan kita berinteraksi dengan baik, komunikasi yang baik dengan kawan-kawan, dan yang mana kita boleh bersama-sama lah menggerakkan program ataupun program guru bimbingan dan kaunseling di sekolah, dan apa jua program yang kita rancang lah. Okay, itu PIS. Okay. Jadi etika ni maksud dia peraturan. Apa yang PRS kena jaga.
Apa yang mereka kena jaga, apa yang PRS kena jaga, kawal diri sekiranya menjadi PRS ataupun dilantik menjadi PRS. Nombor 1, amanah dan menyimpan rahsia. Mesti amanah dan pandai menyimpan rahsia. Sebab kawan kita share ataupun kongsi cerita dengan kita, maka kita perlulah amanah, pandai simpan rahsia itu. Okey. Yang seterusnya, menerima dan menghormati rakan dan orang lain. Tahu batasan dan keupayaan diri. Kalau kita dapat bantu, maka kita bantu. Kalau kita tidak dapat bantu, maka kita rujukkan murid yang kita tidak dapat nak bantu ini kepada guru bimbingan dan kaunseling. Okay, kita tahu batas kita tidak dapat nak tolong. Bahkan ada waktunya mungkin cikgu sendiri pun akan mohon bantuan rakan guru bimbingan kaunseling lain untuk bantu. Yang mana bahagian yang cikgu tak berapa pandai. Okay? Jadi yang seterusnya, sentiasa berusaha meningkatkan diri dari pelbagai aspek. Melaporkan kepada kaunselor ataupun guru bimbingan dan kaunseling tentang kes yang boleh merosakkan diri atau orang lain. Kalau PRS ada dengar lah, mungkin kawan yang nak buat sesuatu yang boleh mendatangkan kemudaratan ataupun bahaya kepada diri dia dan orang lain, maka perkara ini perlulah dilaporkan. Macam mungkin ada yang mungkin ada kawan kita yang berkelakuan ataupun merancang nak melakukan sesuatu yang boleh membahayakan diri dia dan orang lain, maka perkara ini perlu dilaporkan. Okay. Kita tidak mahu dia menjadi benda yang lebih besar. Merujuk kes rumit yang tidak dapat diatasi kepada guru bimbingan dan kaunseling. Okay, ada beberapa masalah mungkin kita boleh bantu. Yang biasalah. Contohnya kawan kita datang bulan, datang head. Dia perlukan teman untuk berbicara berkenaan dengan alkei balih dia ini, maka PRS boleh membantulah. Tapi kalau kes yang rumit macam contoh kes nak bunuh diri ke, nak mencederakan orang lain, mencederakan ahli keluarga, maka ini perlu dirujuklah kepada guru bimbingan kaunseling. Seterusnya, mematuhi peraturan sekolah dan norma masyarakat dan agama. Ingat, sebagai PRS kita menjadi contoh ataupun teladan, role model kepada murid lain, maka tingkah laku kita jagalah supaya kita boleh menjadi contoh. Okay. Ikrar PRS, kami dengan ini berikrar menerima dan mematuhi serta mengamalkan teras-teras perkhidmatan semasa berkhidmat sebagai PRS. Menerima jawatan ini dan sanggup memikul tanggungjawab serta amanah yang diberikan tanpa mengira tempat, masa dan akan. Itu ikrar PRS. Okay, jadi kita di bahagian ini disiplin diri, tanggungjawab kita. Sebagai PRS, apa tanggungjawab kita? Yang pertama, jaga etika PRS, etika tadi. Jadi murid yang boleh dicontohi, sentiasa berazam meningkatkan prestasi akademik dan disiplin diri, dan berkhidmat dengan penuh kasih sayang. Okay. Jadi kalau kita lihat secara kasar dia, secara umumnya, pembimbing akan sebaya menjadi PRS, sikap mestilah baiklah, boleh menjadi contoh kepada murid lain. Kalau sekarang ini kita belum baik, tapi kita berazam nak jadi orang baik, nak jadi murid baik, maka itu lebih bagus. Itu pun cukup bagus sudah. Okay, jangan kita kekal di tempat yang lama, iaitu murid yang tidak berdisiplin. Ini yang kita elakkanlah. Kalau nak jadi PRS, kita jadilah murid yang boleh dicontohi. Dan yang terakhir, sentiasa berusaha meningkatkan kualiti perkhidmatan PRS. Kualiti perkhidmatan kita boleh tingkatkan dengan rajinlah menuntut ilmu. Kalau cikgu panggil, cikgu berkongsi pelajaran berkenaan dengan ilmu-ilmu PRS, maka kita belajarlah dengan sebaik mungkin, dengan bersungguh-sungguh, agar kita boleh lakukan tugas kita dengan baik. So kita jadi kita sekarang berada di bahagian terakhir, iaitu senarai tugas pembimbing rakan sebaya. Cikgu bacakan. Jadi dalam video ini ianya merupakan rakaman, jadi murid boleh buat ulang kaji lah. Selalu buat ulang kaji.
ulang balik video ini untuk tahu apakah peranan kita. Ini untuk yang sedia ada sekarang ini PIS. Yang berminat jadi PIS, boleh juga mengulang video ini ditonton, kerana sebagai satu pendedahan lah, ataupun ilmu untuk menjadi PIS, sebagai persediaan murid-murid semua. Okay, yang pertama, tugas PRS menjadi rakan yang peka kepada perasaan orang lain dan keadaan sekeliling. Yang kedua, sebagai hikmat sokongan, PRS membantu menggerakkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah. Kita maksudkan membantu, bukan dia menjadi guru kaunseling, tidak. Membantu pada kadar yang boleh dibantulah sebagai seorang murid, pada batasan seorang murid ini. Okay. Kerana kita tidak nafikan, kita ni suka bergaul dengan yang sebaya dengan kita, kan. Jadi pemimpin rakan sebaya ni, dia boleh menjadi sahabat, ataupun memang sudah sedia bersahabat dengan murid yang bermasalah. Jadi mereka boleh membantu. Mereka boleh membantu kerana mereka lebih dekat. Mereka mungkin lebih faham juga kawan-kawan dia. Okay. Yang ketiga, sebagai salah satu sumber kepada rakan untuk mendapat bantuan, sebagai penghubung kepada khidmat bimbingan dan kaunseling seperti membuat rujukan jika perlu. Yang kelima, sebagai peninjau rasa untuk membolehkan kaunselor ataupun GBK menjalankan strategi intervensi jika perlu. Yang keenam, sebagai role model kepada pelajar lain, menjadi contoh. Okay. Seterusnya, menjadi facilitator. Facilitator ni membantulah, pembantu guru yang bersikap terbuka, yakin dan percaya diri, berasa selesa dan berempati. Macam mana kalau saya ini malu, cikgu? Mungkin ada PIS ataupun yang berminat nak jadi PIS ni dia malu. Maka kalau kita berminat nak jadi PIS, maka kita perlu belajarlah untuk mengubah sikap kita. Kalau sebelum ini pemalu, maka kita buat perubahan. Sebab dalam hidup kita ni, dari segi kita, ada benda kita boleh malu, ada benda kita jangan malu. Nak menuntut ilmu ni jangan malu. Tapi kalau nak berpakaian, mesti malu. Nak bertikah laku, kita perlu jadi orang yang pemalu supaya kita akan menjaga diri kita, terutamanya tikah laku kita lah. Kalau pakaian kita tak tahu malu, kan yalah, tak sesuai lah, kan. Okay. Jadi seterusnya, menerima rakan secara terbuka dan tanpa syarat. Tanpa syarat ni jangan pilih lah. Kita nak berkawan orang kaya saja, ataupun handsome saja, ataupun yang cantik saja. Tidak, kita berkawan dengan semua murid tanpa meletakkan apa-apa syarat. Itu maksud dia, tanpa syarat. Yang kesembilan, mendengar, menjelas dan membantu rakan melihat beberapa alternatif sebelum membuat keputusan. Jadi contohlah kalau kawan kita memerlukan, mungkin dia bercerita dengan kita, kemudian memerlukan pendapat daripada kita, maka kita bantu dia membentuk satu ataupun beberapa perspektif yang positif, langkah-langkah positif yang boleh dia ambil. Tunjukkan dia yang baik, tunjukkan jalan yang baik. Jangan kawan kata nak buat sesuatu yang tak bagus, kemudian kita sokong. Kita sokong dia buat sesuatu yang tak bagus. Ini salah lah. Kita tunjukkan, kita pandu dia ke arah perspektif ataupun alternatif keputusan yang lain yang lebih baik. Okay. Dan kalau kita tidak mampu, maka di sinilah waktunya kita perlu merujukkan mereka kepada guru bimbingan dan kaunseling, ataupun mungkin kawan-kawan PRS yang lain yang lebih berpengalaman dan berilmu. Okay. Nombor 10, memberi sokongan dan galakan untuk rakan mengambil langkah yang positif. Ini berkaitan dengan nombor 9 tadi, memberi sokongan dan galakan untuk rakan mengambil langkah yang positif, langkah yang baik. Yang ke-11, mematuhi etika kerahsiaan. Ini pegang rahsia. Kalau kawan kita berkongsi sesuatu benda yang dia selesa sampaikan kepada kita, tapi dia tak mau orang lain tahu, maka itu ialah rahsia. Kita simpan rahsia itu. Okay. Yang ke-12, menyedari bahawa bukan semua masalah boleh diatasi. Ingat, kalau sesuatu yang kita tidak mampu, maka kita rujuklah kepada rakan kita yang lebih
berilmu, lebih berpengalaman, ataupun kepada guru bimbingan dan kaunseling. Yang ke-13, berbincang dan membantu rakan yang menghadapi masalah biasalah, masalah-masalah biasa, normal. Macam kalau masalah budak-budak, murid-murid sekolah rendah ni mungkin sedih akibat kematian ahli keluarga, sedih kerana kawan-kawan tak mau kawan dengan dia, maka ini perkara-perkara yang kita boleh bantulah, yang kita boleh bantu. Jadi untuk kita boleh membantu, maka satu caranya kita menuntut ilmu. Kita berkawan dengan orang-orang baik. Kita menuntut ilmu, dengan harapan bahawa ilmu ini nanti kita boleh guna untuk membantu kawan kita yang menghadapi masalah. Okey. Yang seterusnya, yang ke-14, memimpin rakan melihat masalah dengan objektif dan menggalakkannya mencari penyelesaian sendiri supaya ia belajar melalui pengalamannya. Objektif ni maksud dia menggunakan akal lah, jangan ikut perasaan. Jangan ikut perasaan, jangan kita jadi batu api. Kawan kita tengah marah, kita pula menggalakkan dia, lebih marah, mengambil tindakan yang salah, maka ini akan membawa kemudaratan lah kepada rakan yang kita nak bantu ni tadi. Kalau kawan kita ni share masalah dia, dia rasa dia mungkin ada bergaduh dengan kawan, maka kalau yang betul kita tunjukkan dia sikap yang sepatutnya kita ambil lah, mungkin bertenang, sabar. Dan kalau yang salah pula, maka kita bagi tahu dia, memang tak bagus budak tu, pergilah, tunggu lagi. Jangan begitulah. Okey. Kita ajar rakan melihat masalah dengan objektif dan menggalakkannya mencari penyelesaian sendiri, supaya ia belajar melalui pengalamannya. Yang ke-15, menjalankan program membantu sambil mempengaruhi rakan lain supaya melibatkan diri. Okey. Contohlah macam kawan kita ni, dia selalu bersorangan, dia ada masalah, orang tak suka kawan dengan dia, maka kita organize, kita buat sendiri intervensi kita sebagai PIS. Kita galakkan kawan-kawan lain berkawan dengan kawan yang kita nak bantu ni. Cuba wujudkan satu situasi di mana kita fokuskan, kita bawa perhatian semua kawan-kawan kita yang lain tu kepada kawan kita yang pemalu ini, yang kita nak bantu ini, biar dia rasa dia itu wujud, dan dia itu dihargai. Kita buatlah bagaimana, contohnya mungkin kawan, saya tengok kawan saya ni pandai melukis lah, jom kita tengok lukisan dia, begitu. Tapi mesti cantik lah lukisan tu, jangan pula lukisan dia tak cantik kemudian kita suruh semua kawan-kawan kita tengok. Jadi ini jadi masalah lain pula. Okay? Dalam arti kata lain tadi, maksudnya kita bawa perhatian kawan kita yang lain tu kepada dia, kita tengok apa kelebihan dia. Jadi kita tonjolkan supaya kawan kita yang lain ni perasan, ataupun sedar akan kewujudan kawan kita yang pemalu ini tadi. Rupa-rupanya ada bakat, ada potensi, ada benda yang boleh kita belajar daripada dia. Macam itulah. Itu contoh program yang mana kita boleh membantu kawan kita yang rasakan diri dia itu terasing. Dan yang terakhir, mengutamakan kesejahteraan diri dan memahami batasan diri untuk membantu. Jadi di sinilah pentingnya kita belajar benar-benar, betul-betul kita belajar sebagai PIS. Kalau ada peluang belajar, contohlah macam video ini, cikgu tahu video ini mungkin tak berapa lengkap, tapi kita ambil peluang untuk belajar. Okay? Sebab video ini merupakan video yang pertama, dan cikgu akan buat lagi beberapa video yang khusus untuk berkaitan kemahiran sebagai pembimbing rakan sebaya. Apa perkara yang kita perlu tahulah. Jadi utamakan kesejahteraan diri kita dan memahami batasan diri untuk membantu. Jadi perkara batasan diri ini kita boleh atasi dengan belajar. Dan kalau masih juga nanti kita mungkin tak dapat, dalam situasi kita tak dapat membantu kawan kita, maka kita bolehlah merujuk kepada guru bimbingan dan kaunseling. Okey, jadi itu perkongsian cikgu hari ini berkenaan dengan pengenalan
PRS, peranan dia, etika dia. Jadi cikgu harap video ini membantu dan murid-murid boleh ulang semula video ini untuk menambahkan lagi kemahiran ataupun kefahaman murid-murid. Sekian, terima kasih.